Selamat petang semua. Terima kasih Alex dan semua di JNS kerana memberi saya penghormatan untuk berucap kepada anda hari ini. Banyak perbincangan sekarang ini mengenai advokasi pro-Israel. Terdapat banyak persidangan mengenai memerangi antisemitisme, tinjauan tentang cara memenangi hati dan minda, perbincangan tanpa henti mengenai penyampaian message, naratif, dan hubungan awam. Orang ramai sering mengatakan bahwa Israel mempunyai masalah PR. Saya tidak setuju. Negara Yahudi itu tidak mempunyai masalah PR. Bani Israel, suku purba yang kuat, yaitu anak-anak Israel yang telah bertahan daripada semua musuh kita dan yang terus berkembang walaupun selepas cubaan demi cubaan, pembunuhan beramai-ramai. Kita tidak mempunyai masalah PR. Sebenarnya naratif kita sangat berkuasa sehingga ia telah ditiru oleh orang lain yang cuba menggunakannya terhadap kita. Sebuah bangsa asal dengan kebun zaitun kami di bukit-bukit sekitar Baitul Maqdis, dihalau dari tanah kami, dijajah, dikolonikan, dan mengalami pembunuhan beramai-ramai. Akhirnya, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu mengiktiraf negara kami, tetapi dunia masih menafikannya kepada kami. Kisah siapa itu? Adakah itu naratif Palestin atau naratif kita? Tapi tunggu, saya seorang Palestin. Nenek moyang saya dikenali sebagai orang Palestin. Istilah orang Palestin adalah setara dengan perkataan N yang diberikan kepada orang Yahudi selepas kami dijajah dan diusir dari Judea, tempat asal kami. Orang Yahudi berasal dari Judea. Hakikat bahawa fakta ini sendiri dipertikaikan dan bahawa kita membelanjakan berjuta-juta dolar dalam kempen PR untuk membuktikannya kepada dunia. Sebenarnya apa yang mereka sudah tahu dan sengaja nafikan bahawa orang Yahudi berasal dari Judea bermakna naratif ini sudah begitu bercelaru sekarang, begitu terpesong. Medan pertempuran ini begitu sukar difahami sehingga saya ingin mengemukakan satu pemikiran di sini, satu premis asas yang mungkin kita semua boleh mulakan daripadanya. Mungkin bukan tugas kita untuk memenangi perang PR. Bukan tugas orang Yahudi untuk meyakinkan dunia supaya menyayangi kami. Sama seperti bukan tugas kami untuk mewujudkan satu lagi negara Islam Palestin di tengah-tengah lautan pemerintahan diktator Islam yang gagal. Dan sudah tentu bukan tugas kami untuk meminta kebenaran untuk wujud. Negara moden Israel wujud kerana Daud Ben Gurion enggan meminta kebenaran. Beliau mengisytiharkan kemerdekaan walaupun dinasihatkan dan diugut supaya tidak berbuat demikian. Bayangkan jika beliau mendengar nasihat itu. Bayangkan jika bangsa Yahudi menunggu kelulusan untuk menubuhkan negara kita. Dan apakah pengajaran yang telah kita pelajari? Adakah kita masih menunggu kelulusan dan meminta kebenaran untuk membina rumah Yahudi dan sekolah Yahudi untuk anak-anak kita di Judea? Kelangsungan hidup orang Yahudi tidak pernah bergantung pada kebenaran atau penjelasan atau memenangi kempen PR yang bersifat defensif. Namun selama beberapa dekad, berbilion dolar telah dibelanjakan untuk apa yang dipanggil advokasi pro-Israel ini. Tetapi seperti yang kita tahu, antisemitisme semakin meningkat, seperti yang berlaku turun naik sepanjang sejarah. Anti-Zionisme juga semakin berkembang. Dan walaupun begitu banyak uang dicurahkan untuk naratif yang sangat spesifik ini, keadaan bergerak ke arah yang bertentangan sama sekali. Jadi, kenapa kita masih membiayai pertempuran PR untuk image Israel dengan harapan ia akan membuat orang Yahudi lebih selamat? Kerana kita telah mengelirukan dua perkara yang sangat berbeza. Terdapat perbezaan antara memperjuangkan Israel dan memperkasakan orang Yahudi. Dan itulah perbezaan antara politik dan hak sivil. Kedaulatan Yahudi bukanlah isu politik, ia adalah isu hak sivil. Orang Yahudi mempunyai hak sivil untuk mentadbir diri sendiri dan tinggal di Judea. Tidak boleh ada zon bebas Yahudi di Judea. Hak seorang Yahudi untuk berdoa di Bukit Baitul Maqdis
bukanlah isu politik yang boleh dirundingkan. Ia mewakili isu hak sivil teras dalam negara Yahudi. Jika Bukit Baitul Maqdis, tempat paling suci di bawah kawalan Israel, adalah satu-satunya tempat di dunia bertamadun di mana adalah haram bagi seorang Yahudi untuk berdoa, apa yang telah kita capai di sini? Apa yang berlaku di kampus-kampus kolej Amerika bukanlah isu politik mengenai Israel. Ia adalah isu hak sivil yang menyentuh teras demokrasi kita. Pelajar Yahudi mempunyai hak sivil untuk berada dalam persekitaran yang bebas daripada diskriminasi yang disasarkan di kampus, tanpa mengira apa yang berlaku beribu-ribu batu jauhnya. Pemilik perniagaan Yahudi dan Israel mempunyai hak undang-undang untuk tidak didiskriminasi dalam konteks komersial berdasarkan agama mereka, rupa mereka, atau tempat kelahiran mereka. Anda tidak boleh meletakkan tanda di tingkap yang mengatakan tiada golongan gay dibenarkan atau tiada orang kulit hitam dibenarkan. Anda tidak boleh mempunyai perniagaan yang mengatakan tiada orang Israel atau tiada orang Yahudi dibenarkan. Dan anda tahu siapa yang menetapkan presiden undang-undang itu? Peguam-peguam Yahudi yang berhujah untuk minoriti lain. Dan semakin kita membalas diskriminasi anti-Yahudi dengan advokasi pro-Israel, semakin kita memberi mereka alasan yang sah untuk mendiskriminasi kita. Apa yang kami katakan ialah hak sivil kami sebagai community minority dan tuntutan kami untuk kesaksamaan di bawah undang-undang bergantung kepada atau berkaitan dengan atau tertakluk kepada memenangi hujah politik mengenai sebuah negara asing. Itu bukan cara gerakan hak sivil berfungsi. Gerakan hak sivil tidak menjalankan kempen PR untuk mempertahankan kerajaan asing. Hak rakyat Amerika Cina tidak bergantung kepada bagaimana Cina menangani COVID. Hak rakyat Amerika Afrika tidak bergantung kepada tindakan kerajaan Sudan. Dan hakikat bahawa Ikhwanul Muslimin telah menyamar jihad senyap mereka untuk memusnahkan Barat dari dalam. Sebagai satu kempen anti-Israel dan sebagai langkah advokasi pro-Palestin, tidak bermakna kita perlu terikut-ikut dengan naratif itu. Terdapat perbezaan antara menyokong Israel dan memperkasakan orang Yahudi. Jadi, bagaimana rupa pemberkasaan Yahudi? Ia kelihatan seperti saman terbaru yang difailkan oleh Texans for Israel yang dimulakan oleh pasukan guaman luar biasa yang diketuai oleh Profesor Eugene Kontarovich yang bersama kita hari ini. Disokong oleh projek lawfare terhadap pentadbiran Biden, mencabar sekatan perkauman dan diskriminasi terhadap peneroka Yahudi. Dan sudah tentu, organisasi Yahudi Regavim, yang mana minggu lepas telah menghasilkan satu penyelesaian bersejarah yang tertera dalam penyelesaian dengan Kerajaan Amerika Syarikat yang berbunyi, petikan, Amerika Syarikat secara tegas menolak sebarang dasar yang akan mencabuli kedaulatan Israel atau menyasarkan organisasi swasta dan warga negara Israel di tebing barat. Jadi kerana saya perlu mengakhiri sekarang, walaupun saya mempunyai lebih banyak contoh pemerkasaan Yahudi, pengajarannya sangat mudah. Kita tidak memerlukan penjelasan tentang Israel. Kita perlukan orang Yahudi yang lebih kuat, orang Yahudi yang berdaya, orang Yahudi yang tidak takut untuk bercakap secara terbuka tentang Islam radikal, orang Yahudi yang tidak takut untuk mengenakan akibat terhadap kebencian terhadap Yahudi di mahkamah atau di tempat lain. Kerana apabila orang Yahudi berhenti meminta kebenaran dan mula menggunakan hak kami, masa depan akan menjadi milik kami. Terima kasih.